ini kita bersama dengan satu kereta yang baru saja dilancarkan. Kereta ni dilancarkan seminggu, 2 minggu sebelum PKP dikuatkuasakan. Ini ialah Lexus UX. Kalau awak ingat, kalau pertama kita tengok Lexus UX ni ialah pada KL International Motor Show 2018. Masa itu ianya datang sebagai sebuah kereta konsep lagi. Memang dah dekat dengan production, tapi Lexus masih lagi belum mengumumkannya sebagai kereta production. Dan kita tengok kereta ni, ianya nampak sebagai sebuah urban crossover. Itu nama dia, UX tu, urban crossover. Dan sebagai urban crossover, ianya lebih macam sebuah kereta hatchback yang besar sikit lah, atau yang tinggi sikit. Dan daripada dia punya reka bentuk ni, jelas bahawa Toyota memang tidak mensasarkan kereta ini sebagai sebuah kereta yang untuk betul-betul kita layak sebagai kereta lasak lah. Jadi apa maksudnya urban crossover ni? Ialah sebuah kereta yang sebenarnya ditubuhkan untuk pemanduan dalam bandar. Ianya mempunyai tahap kehalusan ataupun refinement yang sangat tinggi, itu menurut kata Toyota. Dan fokusnya ialah untuk pemandu perempuan. For the longest time, saya lah tak suka bila kita tengok Lexus tu, kita rasa macam tak puas hati, tak happy pasal sebenarnya ianya kompromi pada tahap falsafah reka bentuk tu sendiri. Tapi saya nampak sejak 2 generasi dah, Lexus makin yakin dengan dia punya Japanese roots dia. Dan sekarang kita tengok kereta ni, jelas ianya sebuah Lexus dan ianya sebuah kereta mewah daripada Jepun. Dan dari segi reka bentuknya is typically Japanese. It's all in the details. In the details kita tengok memang sangat banyak benda-benda yang cantik-cantik, daripada dia punya bentuk grill dia, lampu, dan kemasan cat, cukup halus kemasan cat dia, kualiti cat dia memang sangat cantik. Dan detail macam dia punya side mirror tu kan, banyak perincian yang halus lah. Dan dalam kabin juga banyak. Tapi secara keseluruhan reka bentuknya tu, mungkin tak semua orang akan kata secara universal ini sebuah reka bentuk yang cantik. Tapi saya rasa ini secara universal, ini satu belah reka bentuk yang menarik perhatian ramai. Ada satu ciri yang agak penting juga, dan ini selalunya satu ciri yang kita nampak daripada SUV daripada Eropah lah, dan SUV yang lebih mewah, iaitu ini. Kita tengok ni dia punya bawah pintu ni, dia mati kat bahagian bawah ni, bawah daripada semua door punya seal ni tau. Jadi kalau kita tengok dekat door seal ni tak ada kotor. Dia penting ni pasal kalau kita SUV, kadang-kadang kita berdatang tempat-tempat macam ni pun dia jadi bergabuk. Dan kalau kita pakai seluar warna hitam, habuk tu akan melekat di sini dan akan melekat belakang seluar kita. Jadi dengan menurunkan the door seal itself sampai ke bawah, ataupun door capping sampai ke bawah, sini sentiasa bersih dan seluar kita tidak kotor lah bila kita keluar masuk daripada kereta yang mungkin berabuk sikit. Salah satu ciri reka bentuk yang setengah orang akan kata unik, setengah orang akan kata kontroversi adalah lampu belakang ni lah. Lampu belakang ni sangat outstanding. Dari segi kita tepi ni, kita tengok nampak macam jadi kepak sikit lah. Dia ada like a little vertical wing kat sini, dan katanya mungkin ada digunakan begini kan dia membantu untuk menyalurkan aerodynamic. Tak tahu lah betul tak betul, tapi memang it's a unique design. Dan saya agak suka juga rupa bentuknya, pasal bila waktu malam dia punya macam light signature dia run across the full grill, and that's very nice. Jadi kita tengok kat atas bumbung ni ada roof rail, dan roof rail ni solid. This is a proper roof rail. Kita tengok ada macam lekuk-lekuk lubang-lubang ni. Saya rasa boleh bolt on, and this one will carry a substantial amount of weight lah. Dan kat tepi ni reka bentuk lain ni, kita tengok kemasan seperti tingkap ni, dia ada chrome sekeliling, dan chrome ni memang halus dia punya kemasan dia. Dan even the detailing is all very fine detailing, and it's quite difficult to fault in terms of the quality lah. Kalau ada pun dia orang mungkin kata nampak macam a little bit, I don't know, too crass lah as an SUV. This black punya surround dekat dia punya wheel arch. Tapi kalau tak ada black surround dekat wheel arch, tak tahu, banyak SUV ada black surround dekat wheel arch. Tapi mungkin boleh cari penyelesaian yang lebih nampak mature lah kot. Kabin Lexus ni sekarang dia ada satu ciri yang agak unik juga, itu tanduk ni lah. Dah beberapa kereta kita tengok menggunakan tanduk ni. Dalam UX pun mereka terus menggunakan tanduk ni. Jadi tanduk ni dia satu ciri yang agak, pada saya agak pelik sikit lah.
mungkin seorang kita unik. Dan di sini dia kawal function untuk mode transmission, sports, normal, eco, mungkin sekali dengan chassis. Yang ini untuk turn off dia punya vehicle stability control lah, ataupun traction control dia. So selain daripada tu, kereta ni memang datang dengan ciri keselamatan yang penuh. Jadi dia juga datang dengan pelbagai ciri kawalan kabin ataupun kawalan kereta yang mengawal menggunaai skrin di setengah ni. Dan di sini juga dipaparkan pelbagai maklumat, terutama sekali maklumat tentang fuel consumption, tentang radar cruise control, dan juga ada beberapa maklumat dan ciri lain lah, seperti macam tire temperature. Jadi untuk perjalanan kali ni sebenarnya nanti kita ada bertemu dengan sedikit masalah dengan tayar lah. Jadi dia punya sensor tu tunjuk dan kita cuba betulkan, tekan awak tengok lah. So cabin ni secara ikhlas saya cakap bahawa saya rasa cabin ni memang compact lah. Of course it is a compact SUV, tapi dia punya reka bentuk dia ni mungkin orang tengok rasa macam biasa-biasa je, tapi bahan-bahan yang digunakan ada agak bagus juga sebenarnya. Dan memang kat sini kita dengar lagi sekali Lexus cerita bagaimana mereka cuba menerapkan ciri-ciri Jepun lah. Sebagai contohnya ni permukaan kat atas ni, dashboard ni menggunakan tekstur yang berupa macam washi paper ataupun Japanese rice paper yang handmade tu. So kat situ nampak memang mereka cuba menerapkan ciri-ciri Jepun lah. Tapi pada saya ini tak berapa nampak sangat. Bila kita tengok betul-betul lah, kita perasan lah dia macam washi paper betul lah. Dan mereka yang kenal akan kenal lah, nampak akan kenal, oh macam washi paper. Tapi kalau mereka yang tak kenal, tengok macam oh kulit lah, mempunyai corak yang sedikit unik. Selain daripada tu, semua permukaan ni macam cakap tadi, permukaan yang lembut lah. Tak ada permukaan keras sampai kat tepi ni. Dekat armrest ni kat bawah permukaan keras, dan dekat dia punya door panel bawah ni keras. Kat tengah center console ni, kat atas ni masih lagi plastik lembut, kat bawah ni dah keras dah lah. So layout dia kat tengah-tengah ni ada satu dial bulat dan 2 meter di tepi lah. Jadi yang dial dengan skrin tepi itu sebenarnya adalah LCD lah, simulated dials dan di situ kita boleh nampak fungsi yang utama. Layout dia quite simple kat situ, kecil dan not particularly sporty. Badan lagi kereta ni memang dia cakap lah, dia tumpukan kepada pemanduan urban dan juga strictly kepada perempuan. Dan bila kita tengok memang it is easy to understand. Dia tak ada macam tunjuk benda mengarut-ngarut, tak ada apalah, just speed and RPM. And RPM tu pun jelas nampak macam tu. Sebelah kanan temperature nampak jelas, tak ada setengah-setengah kelas, tak ada setengah-setengah, kita tak ada tunjuk temperature gauge ke apa, semua orang risau kan. Ni ada kat sini, semua senang. Dan skrin tengah ni agak besar, dia menunjukkan apa-apa fungsi yang kita nak lah. Ada peta juga kat situ. Tapi kat bawah ni ada slot untuk CD, which I find very strange these days kalau kereta ada DVD ataupun CD ni, apa nama, CD punya slot ni lah. But some car company masih lagi menggunakan slot-slot macam tu untuk, tak tahulah, mungkin music dan juga fungsi-fungsi lain lah. So bila kita tengok lagi kat sini, bahan-bahan yang digunakan memang berkualiti. Ni aircon vent ni pun kawalan untuk injapnya solid lah. Positive click untuk injap on off. Ini kiri kanan lah, ada atas bawah. Selain itu, tengah ni dia gunakan macam piano key untuk mengawal aircon, suhu, fan, speed, apa semua function. Dan kat sini juga dia ada kipas untuk kerusi So boleh letakkan kipas kerusi kat sini. Plus bila hari panas terutamanya, cepat lah udara sejuk keluar daripada kerusi tu, menyebabkan kita rasa lebih selesa dengan lebih cepat lah. Kat bawah ni ada wireless charging pad, dan sini two simple cup holder. Dan Lexus menggunakan touchpad touchpad dengan ada macam this device macam mouse punya type controller lah, di mana dikawal kekuatan bunyi untuk tuning, dan ada beberapa butang lagi lah untuk memilih media dan untuk toggle the menu lah, kiri ke kanan. Dan touchpad ni tak tahu lah, saya tak berapa biasa sangat dengan touchpad ni. Dan setengah orang suka touchpad, setengah orang tak berapa suka. Saya rasa touchpad ni bila kereta stationary senang nak gunakan, senang nak nampak. Kalau tidak,
saya lebih suka kalau ada butang di steering lah untuk kawal. Dan bila kita dah bergerak, banyak-banyak macam-macam function dia dah tak boleh activate pun, macam nak sambungkan phone ke, untuk type navigation data ke, dah tak boleh dah. Semua untuk fungsi-fungsi basic je. So memang pun kita gunakan touchpad ni hanya bila kereta stationary lah. Satu lagi, dekat sini ada 12 volt juga power outlet, dengan di dalam tempat armrest ni ada 2 lagi USB port dengan 1 auxiliary punya port. Kat belakang ada 2 lagi USB port. Ini high speed 2.1 amps. So seat memory, 3 tempat duduk boleh pilih. Dia punya handbrake dia ada unik sikit kat bawah ni, small lever kat sini kat bawah ni. Start stop button ni cantik lah, very nice metal. Selain daripada tu, cermin tengah tu dia boleh pasang view 360 darjah, di mana kereta tu berputar lah. Jadi kita boleh tengok kereta tu dan tahu apa yang berada di sekelilingnya. Very useful bila kita macam pagi nak mula bergerak kan. Mungkin kita tak perasan apa dekat tepi ke, ada bola ke, mungkin kita parking dekat dengan pasu ke. Saya pernah parking dekat dengan pasu dekat tepi jalan lah. Ada orang letak pasu, saya tak perasan. Pasu tu kecil lah, mungkin untuk kawal parking, tak nak bagi orang parking dekat sangat dengan rumah dia, dengan kereta dia, kita letak tu. Saya langgar pasu tu pecah tu penyek tayar, ada masuk pop terus gitu kan, pecah tayar saya. So kalau takut ada benda-benda lain lah, basikal anak-anak ke di sekeliling, butang ni cukup bagus, tekan dia terus keluar. Biasalah reverse camera macam biasa, dan bila kita dah dekat dengan nak parking, depan kamera depan akan tunjuk sama ada kita dekat dengan tebing ataupun tidak lah. So senang untuk parking dengan selamat. Lagi segi reka bentuk kursi ni, kita travel kereta ni kita bawa pergi ke Sungai Lembing. Saya dah lama nak pergi Sungai Lembing. Jadi Sungai Lembing ni pada saya unik sikit, pasal dia macam kat hujung jalan. Di situ ada satu lombong biji timah yang agak unik juga, lombongnya bawah tanah. Selalunya lombong biji timah kita hidrolik ataupun menggunakan kapal korek. Tapi yang ini hidrolik, maksudnya dia pakai tembak jet air dengan water jet tu kan. Banyak kita punya tin mine banyak hidrolik lah. Tapi yang ini menggunakan terowong dan tutup dah ada punya lombong tu. Tapi ada satu kampung ataupun bandar pekan kecil situ. Tempat tu memang cantik, saya suka sangat kerana tenang dan aman. Dan di situ yang uniknya ada satu komuniti Sarawak. Saya bila sampai tu saya tengok penulis sekali dia tulis kat situ Surau Dayang Diut. Ni nampak macam nama Sarawak. Lepas tu bila saya parking tu, sebab tu kedai makan kat situ, saya nak makan, dia tulis kedai nan Merpati Jepang. Merpati Jepang ni nama yang familiar dengan saya sebab kawan saya seorang orang Sarawak, dia ada menubuhkan kelab memanah berkuda yang nama Merpati Jepang. Jadi saya pun sembang abang tu, mula-mula saya sembang tu pasal dia punya kedai nan dia, pasal dia buat oven macam oven pizza untuk masak nan. Rupanya dia punya planning dia ialah nak jual pizza jugalah. So saya kata wah best lah, memang best. Dan dia reka bentuk sendiri oven tu, gunakan bata merah, dia panggil orang buat. Memang gunakan kayu, memang betul real proper brick oven. So wow, best kan So sembang-sembang ni saya tanya nama kedai. Padahal tadi saya dah tengok dah, tapi saya lupa. Dia kata Merpati Jepang. Cakap, Merpati Jepang, macam boleh dapat nama tu? So dia pun kata ini memang keluarga dia orang punya lah, keluarga isteri dia sebenarnya. Saya cakap oh ya, dia pun memang orang Sarawak. Kata oh ya, betul lah, kawan situ orang Sarawak. So dia datang sembang-sembang, saya pun tunjuk gambar semua. Betul lah, ni rupanya ada keluarga besar Sarawak datang di sana. Dia memang keluarga yang memang agak terkenal lah. Kalau kita sebut nama-nama ahli-ahli keluarga dia, memang orang yang kita kenali lah. So dekat situ, itu jadi satu cerita yang menarik lah untuk saya. Dan dalam perjalanan tu pula kita mengalami masalah tayar bocor tengok meter tu. Dan masa tu bila saya cuba nak tengok macam mana nak betulkan keadaan tu, mula kita pump lah macam biasa dekat Temerloh punya R&R tu. Kita pump, dia naik, lampu padam, tapi kejap je lampu tu menyala balik. That means saya rasa dia punya leak tu agak ekstrim lah. Ini mula-mula saya perasan lampu tu ialah bila kita masuk untuk berhenti makan tu, masuk je R&R, tunggu kejap, anak-anak dengan orang rumah suruh pergi tandas dulu, dia orang dah settle, kita baru nak pergi tempat makan, nak parking kan. Saya nampak lampu tu dah menyala. Saya tak apalah, sekarang kita pergi tengok lah kan. So lepas makan tu lupa, dah masuk kereta, dah nak jalan nak keluar masuk highway tu,
lampu dia menyala. So berhenti tengok, betul tayar tu nampak memang betul rendah lah, nampak macam penyek lah. So kita pun cuba. Tapi masalahnya lepas kita pump tu kan, dia naik, dia turun balik. Saya cubalah nak tengok kod Lexus punya repair kit, dia ada emergency kit kat belakang, ada include foam yang untuk seal kalau tayar bocor. Itu tak ada, hanya ada pump. So tak boleh nak buat apa. Tayar spare pun tak ada. Saya call Plus ataupun Peronda Lebuh Raya Pantai Timur. Dia kata dia hanya boleh tarik ke Cenor. Saya kata kalau setakat nak tarik pergi Cenor kan, tarik roda depan, roda belakang masih rolling, dia kata maksud saya drive sini. So saya masuk Lebuh Raya, pasang hazard light, saya tekan 40 km sejam, kita bawa roll pelan-pelan Cenor 9 km, keluar Cenor tak sampai 1 km jumpa kedai tayar. Dia masuk Ulat, settle, terus jalan. Dan sepanjang perjalanan tu kita memang menggunakan adaptive cruise control lah, hampir all the way pakai adaptive cruise control. Sampai lepas keluar Lebuh Raya pun, jalan kona-kona tu pun saya gunakan adaptive cruise control. Dan sepanjang perjalanan tu saya dapati memang the system works very well. Ada satu situasi ni normal lah, situasi bila kita mengikut kereta dan kereta tu clear, dia nak tangkap kita depan ni nak masuk tol. So kita masuk tol, nak masuk pergi ke Smart Tech lane. Saya ikut kereta depan, last minute dia nampak lorong kiri tu lebih cepat bergeraknya, dia pun escape ke kiri, saya escape kiri. Depan tu ada kereta, tapi kereta yang ada adaptive cruise satu ni memerlukan masa sikit lah, 1-2 saat untuk dia kenal kita depan pula. Dan dia kenal, dan tapi jarak ataupun perbezaan kelajuan tu agak tinggi. So dia pun mula membrake lah. Saya dah letak kaki siaran dekat brake, membrake, tunggu, memang kaki touching the brake, tapi saya biarkan dia brake. Dia brake sampai last minute tu, dia emergency brake. Dah ada jarak lagi dalam 5 hingga 10 kaki lah, pasal kita nampak lagi tayar kita depan tu. So tapi orang rumah dah terkejut. Oh, kenapa biar macam tu? Saya cakap tak apalah, kita nak testing saya kaki dekat situ dah. Dia kata you brake, kereta brake, kereta tu brake. Oh, dia kata oh boleh betul, kereta tu boleh brake. Tapi memang agak sedikit mengerikan lah bila kita tengok benda tu dia brake emergency lambat tapi saya nak tengok lah keberkesanan sistem, dan terbukti ke sistem tu berkesan. Dan kita boleh pilih adaptive cruise control tu untuk aktif bersama dengan lane keeping assist ataupun tidak. Dan of course kat sini boleh pilih jarak mana kita nak. Dan waktu hujan agak renyah-renyah, hujan lebat sikit pun sistem tidak ada masalah dan terus dapat berfungsi dengan baik. Selain pada tu, kabin lah, kita balik kabin tadi. Jadi kabin ni compact, ada kebentuk kursi ni dalam perjalanan jauh tu pun agak selesa. Saya tak ada komplain. Under thigh support ni kalau ada tambah sikit lagi okey, tapi saya realise that untuk long distance drive tu, semalam kita bawa pun jauh juga, okey lah, tak adalah rasa penat sangat. And ada ventilated seats ni memang bantu. Kat belakang memang agak sempit. Bila saya dah duduk selesa macam ni, saya rasa saya duduk belakang agak sempit sikit lah. Jom kita tengok ke belakang pula macam mana rupa bila saya duduk belakang saya. Okey, ni kedudukan saya di kursi belakang lah. Macam biasa, kursi depan ni saya dah laraskan untuk ketinggian saya. Dan kursi ni mana turun habis dah. Tapi dia masih lagi mempunyai ruang kat bawah kursi untuk saya masukkan kaki. Dan kat bahagian bawah kursi tu pun lembut, jadi kaki saya tidak belaga dengan apa-apa benda yang keras. Cuma untuk lutut, dan memang bergesel dengan belakang kursi ni. Dan belakang kursi ni dia tak ada macam lekuk lah. Sama kita dia ada lekuk sikit kan, nak bagi curi ruang ni tak ada. Tak tahu sama ada because of this fabric seat ke tidak. Leather seat ni ke apa ke. Di belakang ni memang tak ada. Dan satu lagi peliknya, kat belakang ni ada poket, tapi satu je kat sebelah sini je, belakang kursi penumpang saja. Belakang kursi depan ni tak ada poket tersebut. Kat belakang ni ada aircon vent, dan aircon vent is okey lah, kabin kecil kan. So okey, bawah tu macam saya cakap tadi ada 2.1 amp punya kat bawah tu ada 2.1 amp punya power outlet. Bumbung roof headroom tak ada masalah. Ada 4 jari atas kepala saya dengan bumbung. So bumbung pun okey, dan kedudukan kursi pun tak terlalu rendah, jadi kita pun tidak duduk macam cangkung duduk kedudukan agak selesa. Dan armrest ni memang cukup sesuai lah. Dan tapi realitinya saya tak boleh duduk tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni duduk memang tak selesa lah. Kepala
nak belaga dah tak selesa lah kalau saya duduk tengah-tengah ni. Memang sempit lah, tak ada ruang sangat lah. So itulah, belakang ni elok kalau kanak-kanak boleh duduk 3 orang sampai lebih kurang umur form 3 tu okey, tapi lebih daripada tu agak sukar sikit lah. So overall tak ada komplain sangat pasal rear cabin ni sebenarnya. For a compact SUV is fine, not spacious tapi tak sempit sangat. Kaki boleh masuk bawah ni agak sendat sikit, but kalau driver tinggi nak buat macam mana? Macam tu lah. Kalau driver average height, saya 5 kaki selas, so agak sendat sikit. Kalau tidak, dia memang okey. Okay, sekarang kita tengok dari segi pemanduan pula. Of course Lexus dah kata kereta ni urban crossover kan, jadi dia memang direka bentuk untuk laluan bandar, dan kita pun hanya front wheel drive, bukan all wheel drive pun. Jadi kita tak expect ataupun tidak berharap yang dia boleh dipandu secara lasak lah. Tapi apa pun, hari ni kita bawa dia sikit ke laluan Batu Kerikil macam ni, loose surface nak tengok. Dan tak ada masalah apa sangat lah, because modern cars memang ada traction control, vehicle stability control. Walaupun ada permukaan licin begini, masih tidak menghadapi sebarang jenis masalah lah. Cuma kalau kata mungkin berlumpur ataupun rumput basah dan ada cerun, mungkin dia tak boleh nak cope lah dengan itu. Tapi kita pun tak tahu, kita tak cuba. Tapi usually kalau incline tu tak tajam, tak curam sangat pun masih boleh lagi. Dan kebanyakannya masa kita mandu kereta ni, kita mandu atas lebuh raya, di mana saya cakap saya menggunakan adaptive cruise control lah. Pasal saya tidak test kereta ni as a performance vehicle, it's more like a daily driver. So in adaptive cruise control mode, kereta ni memang cukup selesa, cukup sedap kita bawa. Dan apabila kita sampai ke luar lebuh raya, nak mengalir ke Sungai Lembing tu, jalan selekor-selekor pun dia tak ada isu sebenarnya. The right hand handling is very up to date lah for Toyota. Sekarang memang dia punya fokus pada it's all in the drive kan. So the steering feel is very decent, the turn in is fast, and you memang ada sikit understeer as is normal as per daily car, tapi mudah lah, kita just lift off, the inner will tuck in neatly. Dan kalau kita masih lagi bawa macam orang bodoh, the traction control and vehicle stability control will take over and help to keep everything under control lah. Jadi apa pun, saya rasa kereta ni it's not a performance driving car, tapi memang very nice comfortable car. Dia punya secondary ride dia memang very good. Lexus memang terkenal permukaan kasar, kita tak berapa rasa. Bila kita lalu kat loose surface ni pun kita tak berapa rasa. Di jalan kampung, jalan luar bandar pun memang berasa masih lagi selesa. It's still a little bit firm, tapi still very good lah dia punya secondary ride. On the highway pun, bila kita move beyond highway speed limit pun tak ada berasa sangat dia punya float atau wallow dia. So that means kita boleh rasa lebih confident dan yakin lah. Dan lebuh raya Pantai Timur tu nak sampai ke Kuantan tu, dia punya laluan dia tak adalah banyak sangat selekor yang tajam, kecuali bahagian mula lah di arah highway tu. Dan pada bahagian mula tu pun kita boleh bawa dengan agak laju, dan kereta agak stable dan tak memerlukan banyak small correction lah bila masuk corner. So that makes it a very nice daily driver and quite a good long distance touring machine lah. Jadi secara keseluruhannya kereta ni kita nak bagi dia skor sikit . Dari segi reka bentuk, saya rasa dia punya reka bentuk ni memang agak unik lain daripada yang lain. Tak pasti sama ada semua orang suka ataupun tidak, tapi pada saya sebenarnya reka bentuk yang agak menarik juga. Pasal saya memang suka Toyota punya sekarang hexagon punya tema tu, dan di sini pun ada sikit tema hexagon tu bercampur dengan tema Lexus. It works quite well. For a small SUV, it has quite tough look to it lah. So in terms of design, saya bagi dia 7.5/10. Dari segi reka bentuk kabin, ni saya agak keliru sikit, pasal tak nampak gah. Walaupun detailing dia tu best, in terms of washi paper lah, material tu agak cantik, dan reka bentuk kursi biru dan putih tu pun agak cantik, tapi dia tak nampak cukup gah. Walaupun material best, saya kena bagi dia 7/10 saja. Dari segi cabin practicality, saya rasa itu dia achieve a much better score than the actual design itself. Kerana walaupun cabin tu kecil, tapi ruang simpan barang banyak lah. Dekat tengah, dekat tepi tempat pemandu juga cukup besar untuk kita letak botol 1.5 liter, botol air 1.5 liter.
Dan juga dalam dashboard tu pun dia punya glass compartment agak besar, walaupun yang ni sekarang ni penuh dengan dia punya manual lah. Kalau nak guna boleh buka keluarkan barang-barang tu dan simpan. Boot dia, boot ni ada satu sikit masalah apa. Dia bagusnya dia tak ada latch, so dia flat terus daripada luar, dia letak barang terus sedang tarik keluar, dia tak ada macam masuk ke dalam. Tapi bila menjadi macam tu, ruang dia macam kecil sikit lah. Tapi yang bagusnya bila kita angkat kat bawah tu ada macam satu ruang barang yang agak besar. Pasal spare tire tak ada. Dan dalam tu dia letak cuma emergency kit lah, so boleh simpan lagi. Kalau nak bawa duffel bag tu, saya ingat 3 pun boleh masuk bawah tu lagi. Tapi jangan padat sangat lah, duffel bag yang size sederhana. So untuk travel family tak ada masalah. Dan especially bila kita tengok ke atas bumbung ni, dia ada proper roof rack. Roof rack ni memang solid metal dan ada mounting points. Dia macam lekuk-lekuk ni untuk pasang skru. So you boleh bawa proper roof rail. Dan tak ada risaulah nak pasang basikal ke apa ke atas, ke nak bawa kayak ke anything. This is a proper urban lifestyle SUV. So basikal, kayak ke nak bawa semua memang boleh. Bumbung ni memang proper load carrying roof. So itu kita kena puji dia lah. So dari segi practicality tu saya bagi dia 7.5 per 10. Dan seterusnya nilai untuk performance. Jadi performance ni yang menariknya bila kita pandu kereta dia, firstly kita sedar enjin dia cukup senyap. Sangat-sangat senyap. Jadi bila kita memandu tu, kita kadang-kadang tak sedar langsung bahawa enjin tu ada di situ. Cuma bila kita tekan, let's say you are driving slow speed lah, 30, 40, tiba-tiba nak motong kan, enjin tu naik sampai 6,000, dia hold. Kat situ baru kita dengar bunyi enjin tu. Bukan di CVT kan, dia duduk dekat 6,500 as the speed climbs. Tapi bunyi tu is so muted, so well insulated, so far away from the cabin that it doesn't feel like it's intrusive. Ini yang penting ni, intrusiveness ni. Pasal dia memang reka bentuk kereta ni untuk refinement. Okay? So maksudnya kita tak rasa tau daripada gegaran jalan, bunyi luar tak masuk ke dalam kabin. Bila kita lalu jalan pergi ke Sungai Lembing tu, jalan tu tak berapa cantik sangat pun sebenarnya. Ada pecah-pecah semua. Tapi bila kita langgar, kadang-kadang pothole yang tampal tak elok, jalan pecah, kita dengar bunyi pothole tu, tapi gegaran tu tak masuk ke dalam kabin. And in terms bila you bezakan lah, bandingkan dengan kereta lain yang maybe BMW 1 Series ke ataupun X2 ke, saya tak tahulah, Mercedes-Benz GLA ke, saya rasa this one has a very distinct advantage. Especially kalau kita compare dengan yang engine performance output samalah, lebih kurang lah. Pasal dia punya refinement level ni sangat-sangat tinggi. Yang even the Europeans pun saya rasa akan ada masalah untuk menyainginya dari segi refinement. Dari segi handling, I think it's okay, it's fine. Dia tak adalah rasa macam terlalu agile ke apa, tapi dia juga tak rasa macam terlalu lembik dan lembut, dan steering ada loss. Everything is just well judged. Cuma kalau boleh, kalau kita nak, kita a bit more feedback from the steering. But then again, this is not what it's all about. This is really not what it's all about. This is all about refinement. Jadi bila steering tu pun insulated, dia tak ada apa banyak sangat feedback, it also makes the car feel more refined. So kat situ saya rasa 7.5 per 10 tu memang boleh sangat lah. Dari segi nilai untuk wang anda, kereta ni memang bukan murah lah. Harganya lebih pada 200,000. Tapi bila kita bandingkan ianya dengan GLA, Audi Q3, Q1, dan saya rasa ini memang menawarkan sesuatu yang sangat berbeza. The level of quality and equipment dalam kereta ni, for the price, kita akan dapat. Pasal the Germans, even harga yang hampir mencecah 300,000, mungkin tak dapat adaptive cruise control lagi. Ini dah adaptive cruise control level 2 sampai stop go traffic. Dan dalam kabin macam-macam ciri elektronik, lampu, sampai ke lampu kabin tu pun soft touch, sentuh dia menyala, sentuh. It's a very refined cabin. It's a very saya tak tahu nak cakap macam mana. Memang it's a very refined cabin. It's quiet, the materials is nice, reka bentuk dia memang a bit conservative, but overall I think value for money. Of course I cannot give it so high lah, but I think a 7 is very, very fair for this car in terms of the value for money, because of the level of equipment yang kita dapat and the quality of the overall finishing of the car. Ini dia punya quality chart ni, Lexus ni paint quality is generally very good, and this car is very good. And you tengok celah-celah door jam ni pun the quality of the paint is very good. So this car in terms of the overall quality and build and fit and finish, no
no real issue. Overall, this is a 7.25, which I think for premium compact SUV memang. But for the first time, bila I bawa compact SUV ni, I rasa macam I teringin. I've driven the X1, I've driven the GLA, I tak ada rasa teringin. Tapi yang ni I rasa teringin. Cuma dia punya badge, I suka sangat dia punya refinement level, the quietness of the cabin, the materials. Tapi if only the cabin design could be improved a little bit to approach the Germans, and maybe if the brand is a little bit stronger, then perhaps this would have a much stronger advantage over the Germans. Okay, sampai situ saja kita punya review kali ini. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan juga tolong subscribe di channel kita. Kita dah cecah 50,000 ni. Sekarang target kita lepas ni 100,000 pula. Okay, Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.